Hai, Assalamualaikum Kak Nazifa. Awal masuk hari ni. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih join live pada tengah hari ni Kak Nazifa, Mia Osman. Kak Nazifa selamat bekerja. Sempat juga join pada hari ni. So, hari ni dah ke hari ke-11 Ramadan. Dan kita dah masuk ke siri baru untuk perkongsian bersama perkongsian sepanjang Ramadan ni. By the way, Kak Najwa dengar clear tak suara? Okey, kita dah masuk ke perkongsian untuk siri kedua, iaitu buku set 100% Muslimah. Yang ni adalah tulisan Ustazah Nur Hafizah Musa dan juga penulis-penulis lain lah. Ada buku ni, ada 4 buku juga macam hari tu. Oh, dekatkan sikit. Okey. Kejap. Okey, untuk set 100% Muslimah ni ada buku ni. Yang pertama, tulisan Ustazah Nur Hafizah Musa dan juga tim penulis PTS. And then kita ada juga yang lain, buku Zikir dan Doa Muslimah Solehah, Ustazah Nur Hafizah Musa dan Abu Ayub Al-Faruqi. Okey. Nampak cantik kan? And then dalam set 100% Muslimah ni juga kita ada buku Hijrah Muslimah Millennial. Yang ni adalah tulisan Ririn Rahayu dan Nani Latifah. Dan kita juga ada 99 Great Ways to be Wonderful Muslimah. Okey. Walaupun nampak buku-buku dia macam tebal, tapi sebenarnya kertas tebal dan font dia pun agak besar. Jadi macam okey je, tak rasa berat pun nak habiskan buku-buku ni. Okey, dan terima kasih yang baru sahaja join live kita hari ni. Okey. Jadi hari ni kita nak share antara yang menarik daripada buku 1000 Tips Menjadi Muslimah Bahagia. Okey, sebelum tu nak terangkan sikitlah konsep buku ni. Buku ni terbahagi kepada 7 bahagian utama macam mana nak membentuk muslimah yang bahagia. Macam tu. Okey. So, okey. Buku ni fokus kepada 7 aspek kebahagiaan utama seorang muslimah, iaitu keluarga, kesihatan, kerjaya, komunikasi, hiburan, kepimpinan dan ibadah. So ada 7 aspek dalam buku ni. Okey. Nampak tebal tapi sebenarnya okey je. Kalau baca tu macam macam pastime macam tu lah untuk baca buku ni kan. Dan dalam buku ni banyak berbicara soal kehidupan, yang dalamnya membicarakan soal hukum hakam, garis panduan yang mengikut acuan Islam. Dan buku ni dia punya struktur dia ada 200 hadis Nabi dan juga 1000 tips yang praktikal. Kena dengan tajuk ni 1000 tips, memang betul-betul ada 1000 tips macam mana nak jadi muslimah yang bahagia. Okey, dan semua ni pula dibincangkan dengan perkara-perkara yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah, hukum hakam, kaedah dan panduan serta ibrah tauladan mengikut syariat Islam. Okey. Hai Aisyah, terima kasih join. Okey. So kalau nak tengok dalam buku ni sangat-sangat menarik. Okey, kalau boleh tengok. Okey, memang ada banyak bab dalam ni, ada 200 hadis. Jadi untuk setiap tips tu kan, setiap aspek tu pula akan 7 bahagian tadi akan dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil. So untuk setiap tu akan ada macam ni. Akan ada hadis Rasulullah. Lepas tu akan ada info, akan ada kata-kata daripada pakar dan ada tips macam ni. So sangat praktikal. Hai Ima. Okey. Dan banyak lagi lah yang menarik macam ni. So senang sangat nak baca buku ni dan sangat praktikal pula tu. Okey, memang best.
So, saya akan kongsikan antara dua aspek utama, iaitu tentang keluarga dan juga kesihatan. So, tak boleh nak share semua dalam ni. So, kena dapatkan sendiri buku ni, okay? So, jom kita mulakan. Untuk bahagian pertama, Muslimah tunjang keluarga. Untuk bab ni, dia bahagikan banyaklah. Dari aspek keluarga tu sendiri, Muslimah sebagai seorang isteri, sebagai ibu dan juga sebagai anak yang solehah. Okay, so saya nak share daripada muka surat yang pertama sekali. Bab 1. Tengok ni, macam ni dalam dia. Nampak tak? So buku ni tak berat pun, memang seronok nak baca. Untuk bab 1 ni, dia mulakan dengan Muslimah yang nak membina rumah tangga. Ada beberapa ciri yang digariskan dan pada asasnya ada 4 ciri, iaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama. Dan agama seharusnya menjadi ciri utama dalam mencari pasangan hidup. Okay. So, akan ada satu hadis lah untuk setiap bab ni. Jadi dalam ni hadis Rasulullah yang direkodkan oleh Imam Bukhari. Wanita dinikahi kerana 4 perkara, iaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, nescaya engkau beruntung. Okay. So untuk bab yang pertama ni dia gariskan ciri-ciri wanita pilihan lah. Dan antara 4 tu yang paling penting adalah beragama, nescaya engkau beruntung. Ni mengikut hadis Nabi. Okay. Lepas tu dalam ni juga dia akan bagi tips. Okay, kat sini tips yang membantu urusan memilih pasangan hidup. Okay. So, Ima cakap menariknya layout buku ni. Betul Ima, semua dah isi dalam buku ni bentuk dia macam ni. So memang seronok nak baca. Macam ni isi dalam dia. Okay. So, tips untuk memilih pasangan hidup. Menarik ni, ada 5 tips. Okay. Yang pertama, letakkan ciri-ciri yang khusus untuk calon suami dan isteri. Biasalah kan, memang akan ada banyak lah yang kita nak kan. So, letakkan ciri-ciri yang khusus macam mana yang kita nak. Yang kedua, usaha untuk menjadi ciri-ciri yang ditetapkan lebih dari sekadar mencari. So, itulah sebenarnya kita buat list ciri-ciri tu. Sebenarnya bukan untuk mencari, tapi untuk diri kita sendiri jadi macam tu. Sebab, yelah kalau kita nak yang hebat-hebat, kita sendiri kenalah jadi hebat, betul tak? Macam tu. By the way, yang baru join, kalau ada soalan atau nak share something, boleh je tulis di ruangan komen. Nanti saya akan bacakan. Okay? Yang ketiga, selidik calon berkenaan daripada kenalan rapatnya. Yang keempat, laksanakan solat istikharah meminta petunjuk. Dan yang kelima, berdoa memohon petunjuk dari Allah. So, itulah antara 5 tips macam mana nak memilih pasangan hidup. So, menarik kan? Nampak tak? Okay. So, itulah antaranya untuk bab 1 ni. Kamukah wanita idaman imanku? Alright. Okay, itu yang pertama. Lepas tu ada lagi yang menarik dalam ni. Banyaklah bab macam pernikahan, macam tu. Saya nak share something bonus daripada buku ni. Kecintaan Saidina Ali radhiyallahu anhu. Okay. Macam kita tahu, Saidina Ali ni adalah menantu Rasulullah SAW. Dan beliau meletakkan cinta kepada Rasulullah lebih daripada cintanya kepada isteri. Jadi begitulah kita sebagai hamba letakkan cinta pada Allah dan Rasulullah di tempat yang tertinggi. So nak membuktikan cintanya ni, dia cakap macam ni. Okay, Saidina Ali ni dia pernah ditanya, bagaimana kasihmu terhadap Rasulullah? Dan beliau menjawab, demi Allah baginda lebih aku kasihi daripada harta bendaku, anak pinakku, bapa-bapa dan ibu-ibu,
serta air yang sejuk bagi orang yang sedang kehausan. So macam itulah betapa tingginya kecintaan Saidina Ali terhadap Rasulullah. Yang last kali tu tengok, serta air yang sejuk bagi orang yang sedang kehausan. Kalau kita ni tengah haus tu confirm memang air sejuk tu memang kita sangat-sangat cari kan. Tapi kecintaan Saidina Ali ni lebih daripada tu. Okey. Dan beliau juga pada masa muda sanggup menggantikan tempat tidur Nabi dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Walaupun tahu yang risiko yang sangat besar sehingga boleh mengancam jiwanya sendiri. Nampak tu? Okey, nak menunjukkan betapa cintanya Saidina Ali terhadap Rasulullah, sanggup berkorban ganti tempat Nabi, tempat tidur Nabi waktu hijrah. So itulah kita pun ambil iktibarlah kecintaan kepada Nabi ni. By the way, dalam buku ni di awal-awal ni dah dinyatakan sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. So untuk 1000 tips menjadi muslimah bahagia ni banyak mengambil daripada Rasulullah sendirilah, sebab itu adalah teladan teragung untuk seorang muslimah. Bukan sahaja lelaki lah, walaupun baginda seorang lelaki, tapi baginda dah memang dijadikan teladan dan contoh yang terbaik untuk kita. Okay, terima kasih yang baru join. Okay. Dan buku ni juga tak ada masalah kalau lelaki pun berminat nak baca, okey je, sebab isi-isi dia pun merangkumi banyak aspek kehidupan kita. So okey je sebenarnya. Alright. So kita sambung. Okey. Saya nak sambung untuk bab ke-25. Okey. Okey, antara yang menarik lagi dalam buku ni bab tentang salam eratkan sayang. Jadi untuk bab ni kalau boleh tengok sama juga layout dia. Okey, ada kata Rasulullah, ada komen pakar, ada macam renungan dan juga ada tips kat bawah ni. So untuk bab ni salam eratkan sayang. Dekat sini hadis Nabi yang direkodkan oleh Imam Muslim yang bermaksud hak seorang Muslim atas Muslim yang lain ada 6. Jadi baginda pun ditanya, apa sahaja ya Rasulullah? Baginda menjawab, jikalau engkau bertemu dengannya, ucapkan salam kepadanya. Jikalau dia memanggilmu, penuhi panggilannya. Jikalau dia meminta nasihat, berikan nasihat kepadanya. Jikalau dia bersin, lalu memuji Allah, doakanlah dia. Jika dia sakit, jenguklah dia, dan jikalau dia meninggal, iringlah jenazahnya. Ini adalah 6 hak Muslim ke atas Muslim yang lain yang disebut sendiri oleh Nabi. Terima kasih join Zulfarhan, Kak Syazah, Read with Diana. Cantik, memang cantik buku ni. Layout pun sangat menarik. Okay. So itulah 6 perkara hak Muslim ke atas Muslim yang lain. Okay. So ada renungan tentang salam. Salam adalah satu kata akar Islam yang artinya damai serta menebarkan kedamaian dan keselamatan. Salam juga termasuk nama indah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini juga ada senaraikan tips mengeratkan perhubungan sesama ahli keluarga. Okey, yang pertama, buat panggilan video sebulan sekali secara mengejut. Yang kedua, peruntukkan hujung minggu untuk menelefon ahli keluarga. Ketiga, hantar mesej bertanyakan khabar kepada keluarga sekali seminggu. Keempat, kirimkan postcard kepada ahli keluarga di perantauan. Dan kelima, kirimkan hadiah beserta gambar dan surat buat tatapan ahli keluarga. Itulah antara tips macam mana nak menyebarkan salam ni. Okey, saling mengeratkan. Itulah antara caranya. Dan
Dan hak Muslim ke atas Muslim yang tadi tu, 6 perkara tu termasuklah kalau orang beri salam, kita jawab salam dia. Kalau dia sakit, kita ziarah. Kalau dia minta nasihat, kita bagi nasihat. Kalau dia bersin, dia sebut Alhamdulillah, maksudnya kita doakan dia. Itulah. Saya tak suka video call, tak apa. Call sahaja pun okey sebagai tanda ingatan. Jadi masih dalam bab keluarga lah, muslimah. Tunjang keluarga. So kat bab awal-awal ni, banyak sentuh tentang aspek keluarga lah. Macam mana muslimah nak menjadi isteri, ibu dan anak yang solehah. Macam tu. Okey. Lagi yang menarik, bab seterusnya. Hadiah ini dari hati. Hadiah dari hati. Fitrah manusia sukakan hadiah. Jadi pemberian hadiah ni adalah salah satu cara untuk mengeratkan kasih sayang sesama manusia. Okey. So apa hadis Nabi dalam ni? Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW sering menerima hadiah dan membalasnya. Okey. Memberilah apa sahaja dari hati. Beri hadiah tu bukan sekadar barang bentuk fizikal, tapi kata-kata semangat juga dikira sebagai hadiah. So dalam ni macam nak tekankan lah, kita ni usahalah untuk bagi hadiah kepada orang lain. Tak semestinya barang fizikal. Nasihat, kata-kata sokongan pun adalah hadiah yang boleh mengeratkan kasih sayang sesama manusia. So dekat sini ada satu komen pakar daripada Umar Mukhtar Muhammad Nur, Pegawai Hal Ehwal Islam di Pejabat Mufti. Katanya, dibenarkan memakan makanan yang dihadiahkan oleh rakan ataupun jiran yang bukan Islam, selagi makanan yang diberi itu adalah makanan yang halal, namun tak menafikan keafdalan bersikap warak dalam mengambil suatu makanan. Okey, jadi kalau nak berbagi-bagi makanan pun hadiah juga kan, antara jiran-jiran yang bukan Muslim, boleh. Tetapi kena make sure halal dan still menjaga bersikap warak lah. Maksudnya macam mana bersikap warak yang periksa lah kan, sama ada halal atau tak. Macam tu. Dan jaga hubungan baiklah dengan tetangga. Okey. Hadiah tidak semestinya berharga tinggi dalam membuatkan orang rasa gembira. Selalu kalau kita, perasan tak, kalau kita bagi something ke orang, kita rasa macam happy kan? Tengok orang lain happy. So kat sini ada tips macam mana nak eratkan silaturahim dengan memberi hadiah. Diana cakap hadiah yang paling baik berdoa untuk orang tu. Betul? Hadiah yang terbaik yang kita boleh sampaikan ke orang tu kan? Doa. Okey. Antara 5 tips yang disenaraikan di sini. Tetapkan siapa penerima hadiah. Dahulukan ahli keluarga dan guru. Dekat sini kita utamakanlah orang yang utama untuk terima hadiah kita, keluarga kita sendiri dan juga guru-guru. Guru sebab guru lah yang mengajar kita banyak benda kan. So dahulukan ahli keluarga dan guru. Kedua, kenal pasti apa yang disukai dan sesuai untuk penerima. Yang ketiga, beli hadiah mengikut kemampuan. Okey. Beri dari hati yang penuh tulus dan ikhlas. So ikhlas lah, janganlah dah bagi tu mengharap penghargaan ke. Lepas tu dia tak hargai, rasa macam sedih, kecewa pula. Jangan macam tu kan. Sebab beri tu dari hati yang penuh tulus dan ikhlas. Dan yang terakhir sekali, jadikan sikap memberi hadiah ni satu amalan yang berterusan. So banyak amalkanlah selalu memberi ni kan. Dan saya suka untuk petik kata-kata daripada Ustaz apa nama? Okay, kejap lagi saya cari balik. Lupa dah. Banyakkan memberi daripada menerima. Erti memberi, ada blank lah, tak apalah. So point dia adalah banyakkan memberi daripada menerima. Okey, benda tu lagi baik lah. Jangan kita mengharap nak terima something daripada orang. Sebaliknya kita yang selalu memberi. So banyak-banyaklah memberi. Tak semestinya beri hadiah yang fizikal, beri macam doa ke, kata-kata nasihat ke.
Kata-kata tu daripada Ustaz Hasrizal. Banyakkan memberi daripada menerima. Erti hidup pada memberi. Okey. Banyakkan memberi. Okey. So itulah antara bab 1 tentang muslimah tunjang keluarga. So macam saya cakap tadi, dalam bab 1 ni, bahagian 1 ni tentang keluarga. Kepentingan muslimah untuk jadi isteri yang terbaik, pasangan terbaik, ibu terbaik dan juga anak yang solehah. Right, so kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu muslimah dan kesihatan. So bab ni memang sangat best sebab banyak sangat tips and info kesihatan yang berguna. Okay, so ya, kita teruskan bab ke-30. Terima kasih yang baru join. Okay, macam ni juga layout dia masih sama. Okay, ada hadis Nabi, ada macam tips, komen pakar, info-info. Okay, untuk tajuk muslimah dan kesihatan ni, menariklah dibahagikan kepada 3, iaitu kesihatan akal, tubuh badan dan juga kesihatan iman. Okey, so antara yang menariknya kesihatan akal, bab yang ke-30 ni, rangsang otak supaya berfikir. Ni menarik. Rangsangan otak kita ni mampu berfungsi dengan aktif sehingga lebih 100 tahun sekiranya dijaga dengan baik dan teliti. Menarik kan? Dan dalam Al-Quran ada sebutkan, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun duduk ataupun dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada siksa neraka. Maksudnya kita ni tengok ciptaan Allah sambil berfikir tentang kebesarannya. Okay, bila kita ni berfikir, ada 2 perkara yang kita dapat. 1, mampu mencapai tujuan asal penciptaan, iaitu mengabdikan diri kepada Allah. Dan yang kedua, mampu menjalankan ibadah lain dengan sempurna dengan akal fikiran yang waras. Itulah kepentingan bila kita ni berfikir. Jadi dekat sini ada senaraikan faktor yang merosakkan otak. Okey. Ada 3 faktor yang disenaraikan faktor kerosakan otak. Yang pertama, tidak mengambil sarapan pagi. Nampak tak? Sarapan pagi tu pun penting. Sebab paras gula dalam darah akan menjadi rendah dan kurang bekalan nutrisi pada otak. Sebab pagi ni kita kenalah supply energi kan untuk jalani hidup seharian. Jadi penting untuk ambil sarapan pagi. Kedua adalah terlebih makan. Makan berlebihan menyebabkan darah lebih tertumpu kepada perut dan kurang ke otak. Okay, bila kita makan banyak sangat-sangat, darah akan mengalir ke perut untuk sistem pencernaan. Jadi kuranglah darah yang sampai ke otak. Jadi macam blur, lambat berfikir sikit lah. Macam tu. So bila kita ni puasa sekarang kan. Kuranglah darah yang ke perut kan untuk proses pencernaan semua tu. Jadi darah ni banyak pergi ke otak. So lebih cergas, lebih taklah blur sangat kan. Sebab tu lah lalu lepas makan je mesti macam ngantuk, macam jadi bodoh macam tu kan. So itulah sebab terlebih makan. Sarapan sekarang dah sahur tadi. So pentingnya sahur kena sarapan pagi. Kira sarapan. Okay. Yang ketiga adalah tidur yang berlebihan, melemahkan daya berfikir dan otak kurang aktif. Jadi bila tidur banyak jadi tak aktif lah kan otak kita. So itu antara faktor yang boleh menyebabkan kerosakan kepada otak. Jadi dekat sini juga, dalam buku ni juga dia bagi info-info sihat. Menarik kan? Okey. Info sihat makanan yang meningkatkan daya fokus. Antaranya adalah oat, kacang, kismis, kurma, coklat hitam, bulberry, apricot, rosemary, kopi, ikan salmon dan minyak kelapa. So inilah antara yang disenaraikan kat sini.
Dan antara tips sihat yang kita boleh buat adalah sentiasa berfikir tentang ayat Al-Quran yang membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah. Sekiranya terdetik untuk melakukan dosa, fikirkan tentang balasan dan azab Allah. Seterusnya, sebelum tidur, muhasabah dan fikirkan amalan apa yang dilakukan seharian. Yang keempat, hindari sifat marah dalam diri yang boleh menyekat pemikiran yang rasional. Dan yang kelima, buat rancangan kehidupan yang lebih baik untuk esok supaya tak mengulangi kesilapan yang sama. So, ini adalah antara yang menarik daripada tajuk merangsang otak supaya berfikir. Memang menariklah dia punya tips yang dicadangkan dekat sini. So, bolehlah sama-sama kita rangsang otak kita supaya berfikir. Saya cakap tadi, jangan lupa ambil sarapan pagi. Jangan makan terlebih dan jangan tidur terlebih. Macam tu. Okey, seterusnya yang menarik lagi adalah bab tentang tidur. Sekejap Okey, ni pun antara yang menarik juga. Tidur sebahagian daripada hak tubuh. So pentinglah untuk tidur sendiri adalah penting. Dan dekat sini dia bagi tips lah posisi tidur yang tak dianjurkan. Tidur terlangkup ataupun meniarap sebab nafas akan jadi lebih pendek. Tidur mengiring ke kiri sebab jantung ditekan oleh paru-paru kanan. Tidur terlentang dengan tangan di atas akan buatkan pernafasan berlaku melalui mulut, menyebabkan berdengkur. Jadi kita ikutlah sunnah tidur cara Rasulullah, iaitu meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan ketika tidur. Okey. Dan Rasulullah juga bersihkan dan kibas tempat tidur ketika hendak tidur. Berzikir apabila terjaga pada tengah malam. Usap muka dengan tujuan membersihkan dengan kedua tapak tangan ketika bangun tidur. Dan baca beberapa ayat terakhir surah Ali Imran dan melihat ke langit semasa bangun tidur. So, itu antara tips amalan sunnah Rasulullah tentang tidur. Dan antara info sihat dekat sini, tidur yang berkualiti adalah 6 hingga 7 jam. So, itulah antara yang menariknya. Dan banyak lagi sebenarnya nak share daripada buku ni, tapi kita kesentukan masa sebab 30 minit sahaja untuk perkongsian Ramadan ni, 12 hingga 12.30 tengah hari. Okay. So, kejap, ada lagi 2 minit lagi. Saya nak kongsikan satu yang menarik daripada bab 47 tentang puasa. Nampak? Yang ni pun sebahagian daripada bahagian muslimah dan kesihatan. Saya nak share yang tips sihat untuk puasa. Okey. Melewatkan sahur dan jangan tinggalkan sahur. Segera berbuka dan bersiap untuk solat maghrib. Gandakan ibadah. Latih supaya tinggal hiburan yang sia-sia. Dan kawal nafsu makan ketika membeli juadah berbuka. Okey. Ini antara yang menariklah dalam ni. Ada banyak sangat yang best dalam ni. Jadi saya tak boleh nak share semua. Kalau nak tahu boleh dapatkan sendiri buku ni. Berharga RM35 sahaja. Memang best, padat. Buku yang komprehensif tentang amalan yang baguslah untuk muslimah bahagia. So, itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk banyak lagi perkongsian menarik daripada buku yang sama. Kita ada lagi banyak aspek kan. Saya sebut tadi ada 7 bahagian. So, kita akan sentuh bahagian yang lain. Jumpa lagi hari Isnin depan 12 hingga 12.30 tengah hari di IG Live Buku PTS. Okay. Thanks for sharing. Have a nice day. Thank you. Thank you Ridwan Hafizi. Jumpa lagi Isnin ni dengan buku yang sama. Okay. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berpuasa dan selamat berbuka nanti. Bye-bye. See you on Monday. Thank you Kak Nazifa. Bye-bye. Assalamualaikum.